They tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, sebelum ini kita pernah mendengar satu isu yang melibatkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkaitan dengan isu RCI Batu Putih. Ada yang kata Mahathir bersalah, ada yang kata Mahathir tak bersalah. Dan akhirnya berkaitan dengan ini, keputusan terkini ataupun satu pendedahan terbaru terkini berkaitan dengan RCI Batu Putih. Laporan RCI Batu Putih akan dibahas di Parlimen. Artikel daripada Malaysia Kini bertarikh 29 Ogos. Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkenaan pertikaian kedaulatan melibatkan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan akan dibahaskan dalam sidang Dewan Rakyat akan datang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Azalina Othman Said memaklumkan perkara itu selepas pengerusi RCI, Raus Sharif, membentangkan laporan itu ketika mesyuarat Kabinet. Jemaah Menteri amat prihatin terhadap isu kedaulatan negara dan membuat keputusan supaya laporan Suruhanjaya ini dibentangkan di Parlimen dan syur-syur yang dikemukakan dibahaskan di Parlimen. Katanya dalam kenyataan, laporan itu dipersembah kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar pada 18 Jun lalu. Pada 27 Februari lalu, Azalina berkata, RCI itu yang dijalankan secara tertutup, bertujuan mendapatkan penyelesaian dan berkaitan isu kedaulatan negara, bukannya untuk menyalahkan mana-mana pihak. Pada 28 Mei 2008, Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap Batu Putih, manakala Batuan Tengah yang terletak tidak sampai 1 km dari pulau itu milik Malaysia. ICJ juga memutuskan hak milik Tubir Selatan kira-kira 4 km dari Batu Putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Malaysia memohon semakan terhadap keputusan itu pada 2 Februari 2017. Namun, pada Mei 2018, Kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Dr. Mahathir Mohamad. Ini yang kita mahu dengar. Pada 2018 Mei, Kerajaan PH di bawah pimpinan Mahathir menarik balik permohonan hanya 2 minggu sebelum pendengaran dijadual berlangsung, yaitu pada 11 Jun 2018. Mahathir memberi keterangan ketika sidang tertutup RCI pada 12 Jun lalu. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, adakah ini adalah satu kesalahan yang dilakukan Tun Mahathir? Ataupun sebenarnya apa yang dilakukan Mahathir ini mempunyai sebab yang tertentu? Adakah memang Mahathir bersalah di dalam isu pemilikan Pulau Batu Putih itu yang kini menjadi milik Singapura? Nah, itu menjadi persoalannya. Kalau Mahathir bersalah, adakah beliau akan disaman? Adakah beliau akan ditangkap? Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ada satu persoalan yang timbul. Selama Najib Razak berada di penjara Kajang, adakah beliau mempunyai niat untuk dibebaskan? Niat untuk bebas daripada segala pertuduhan dan sudah pasti niat untuk bebas daripada penjara Kajang. Saudara-saudara, baru-baru ini pengakuan daripada Ismail Sabri. Sudah lama tak dengar kenyataan daripada bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Terkini daripada Malaysia Kini bertarikh 29 Ogos. Najib hanya minta perbicaraan adil, bukan dibebaskan, kata Ismail Sabri. Benarkah adakah Najib memang hanya mahu meminta perbicaraan yang adil semata-mata dan beliau tidak mahu bebas?
Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan Najib Razak tidak pernah meminta untuk dibebaskan daripada pertuduhan kes yang dihadapinya di mahkamah. Bercakap dalam program podcast Keluar Sekejap yang dihostkan Khairi Jamaluddin dan Syahril Hamdan, bekas Naib Presiden UMNO itu berkata Najib tidak pernah meminta bantuannya berhubung kes SRC International. Sebaliknya, kata Ismail Sabri, bekas Presiden UMNO itu hanya mahu perbicaraan adil diberikan kepadanya. Ramai orang luar tidak tahu bahawa Najib, ketika jumpa saya, dia tidak minta dibebaskan. Dia hormat kepada mahkamah, katanya. Najib dipenjarakan selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman ketika pentadbiran Ismail Sabri Yaakob pada Ogos 2022 yang mencetuskan kemarahan penyokong bosku itu. Mengulas lanjut, Ismail Sabri berkata, kerajaan tidak campur tangan urusan mahkamah kerana ia boleh menjejaskan kemasukan pelaburan asing ke negara ini. Kalau mahkamah kita boleh masuk campur, bagaimana persepsi luar? Kononnya mahkamah kita boleh disusun, jadi tak ada sesiapa akan datang melabur di negara kita. Pelabur kalau ditipu kemana mereka nak hadapkan bersalah, sebab mahkamah Malaysia tidak boleh pakai. Kita bergantung kepada pelaburan langsung asing FDI. Kalau mahkamah dikawal kerajaan, tak ada sesiapa akan percaya kepada kita. Bagi saya dengan Najib, kita bagi perbicaraan yang adil. Orang kata saya masukkan dia dalam penjara. Tak betul. Itu keputusan Mahkamah Tinggi yang menentukan, katanya lagi. Mengakui bahawa Najib masih mendapat sokongan padu dalam UMNO, dia berkata ketua penerangan parti itu, Azalina Othman, telah ditugaskan untuk mendapatkan pengampunan penuh untuknya daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Saya harap adalah kalangan daripada kita, UMNO, menghadap Yang di-Pertuan Agong, minta supaya addendum itu dibawa semula ke dalam mesyuarat lembaga pengampunan agar Najib boleh menjalani tahanan di rumah. Ataupun lembaga pengampunan diminta supaya Najib dapat pengampunan penuh daripada Agong. Kalau kes masih di mahkamah, dari Mahkamah Tinggi hingga peringkat seterusnya, ada 9 hakim, tak mudah. Saya harap boleh buat sesuatu. Saya juga harap kepimpinan, terutama Azalina, yang satu ketika dahulu begitu garang menghadap merayu kepada Agong, katanya lagi. Inilah persoalan yang timbul. Adakah Najib mempunyai peluang untuk mendapat pengampunan penuh dan dibebaskan? Akhirnya Ismail Sabri Yaakob dalam satu keputusan yang pasti mengejutkan kepimpinan politik kerajaan perpaduan. Apa komen Anda?